Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Saya, Muhammad Mak Razak, selaku pengacara majlis anda pada pentas Barisan Nasional pada hari ini. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Pentas Barisan Nasional ini akan mengupas isu-isu semasa. Tanpa melengahkan masa lagi, mari saya memperkenalkan kepada anda panel kita yang pertama, iaitu Elina Razif selaku Exco BNYV Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Elina Razif, Exco Barisan National Youth Volunteers ataupun BNYV. Hari ini saya nak bercakap sedikit tentang kestabilan. Mungkin ada di antara korang yang dah bosan balik-balik Barisan Nasional ni nak cakap pasal kestabilan. Sasul saya. Tapi penting untuk kita bincangkan pasal kestabilan ni. Kenapa? Mari saya jelaskan. Okey. Sekarang ni ada dua jenis kestabilan ya. Ada kestabilan antara individu dan juga parti. Mari kita rungkai sama-sama. Bila kita bercakap tentang individu ini, kestabilan yang saya maksudkan adalah perlunya ada kestabilan emosi. Ya, kenapa saya cakap macam tu? Sebab susah. Kalau kita ni nak jadi sebahagian daripada satu kumpulan, iaitu kerajaan, tapi kita nak ikut cara kita sendiri. Kita nak orang seolah-olah macam give in kepada kita. Kalau kita nak bekerja sebagai satu pasukan, kita ni tak bolehlah nak cepat terasa hati, nak kuat merajuk, lepas tu kita letak jawatan dan kita tak nak jadi sebahagian daripada kabinet. Sudahnya sikap kita ni merugikan rakyat. Lagi satu, perangai macam ni tak profesional dan tentunya akan memberikan impak yang negatif kepada negara. Sebagai contoh, bila letak jawatan, kemudian tak ada kesatuan pula nak melantik Perdana Menteri baru. Kemudian kerajaan pula tergantung. Ada pula kesnya, dah menang, tapi merajuk pula tak suka dengan keputusan parti dan tak mahu jadi sebahagian daripada kerajaan. Dah nak pilihan raya, baru nak muncul dengan formula-formula ajaib. Waktu memerintah 22 bulan dulu, kenapa tak nak bantu? Pada waktu mula-mula jadi kerajaan dan tahu betapa pentingnya detik itu untuk memacu Malaysia, kenapa mengambil keputusan untuk berundur diri? Sekarang, baru nak muncul semula, barulah nak menghentam, barulah nak bercakap itu ini. Tapi, kenapa tidak pada waktu anda mempunyai kuasa? Kalau sikap tak konsisten, tak profesional, macam mana nak bekerja? Inilah dia parti-parti yang ada. Contohnya Perikatan. Hati tak kuat,
Demi kuasa sanggup nak lompat sana, lompat sini. Sudahnya yang dikendong tak dapat, yang dikejar berciciran. Yang satu lagi pula nama saja pakatan. Tapi tak ada kesepakatan langsung. Bila ketua letak jawatan, masing-masing tak tahu nak pilih siapa. Biarkan kabinet dan kerajaan tergantung, ada tu makan hati, merajuk, keluar. Kemudian, hari ini baru nak bercakap semula. Seterusnya yang penting, saya nak cakap, stabil ini adalah dari segi coalition itu sendiri. Ataupun parti-parti komponen. Dah namanya pun kerajaan, kita kena tindak ataupun berjalan sebagai satu pasukan. Perkara ni dah disebut dalam Perlembagaan Persekutuan pun. To highlight to you how important it is for there to be a united government. Dalam Perlembagaan Persekutuan, kita sebut sebagai collective ministerial responsibility. Hormatlah kepada ketua yang dipilih dan jalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan baik. Bukan main game tarik tali, main nak ugut-ugut tak puas hati, lepas tu buat rakyat terpinga-pinga. Nak tunaikan janji manifesto. Dulu mereka dah rasa semasa jadi kerajaan betapa susahnya kalau kita ni tidak ada sumber kekuatan dan sumber keuangan yang kuat. Kita kalau nak jadi kerajaan kena mempunyai keyakinan yang perlu menjadi satu kerajaan yang kuat yang dapat memberikan keyakinan kepada pelabur luar dan negara lain untuk bekerjasama. Kita letak diri kita sebagai orang luar lah. Kalau kita tengok asyik bergaduh, tak tentu pasal, mana nak dapat keyakinan untuk melabur? Mana nak dapat keyakinan untuk bekerjasama? Sikit-sikit nak mengajuk. Penatlah macam ni. Kita ni dah lalui tempoh COVID. Dah rasa kesusahan nak tempuh kehidupan ni. Berapa ramai yang kehilangan pekerjaan, kehilangan punca pendapatan. Adalah mereka bantu sikit-sikit pada mulanya dulu, Kerajaan Perikatan Nasional ni. Tapi lepas tu tak dapat beri bantuan kemudiannya sebab mereka kata negara pun dah tak ada duit. Tapi bila bab-bab nak melancarkan pilihan raya, ada pula duitnya. Kemudian boleh pula sebentar tadi dilancarkan ataupun disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin nak keluarkan lagi KWSP. Itu duit rakyat, bukan duit kerajaan. Kerajaan kena fikir cara nak dapatkan duit melalui usaha kerajaan, bukannya ambil duit rakyat sendiri. Dulu bolehlah nak beri bantuan sebab masing-masing terdesak. Tapi sekarang ni, dengan keadaan COVID yang dah stabil, takkanlah masih nak main sentimen yang sama. Mana usaha untuk majukan negara ni? Ingat ya kawan-kawan, kita nak adakan PRU secepat mungkin bukan sebab kita gilakan kuasa, bukan sebab kes mahkamah. Tapi kita ni dah bosan, hidup tak ada ketentuan, kita tak dapat nak laksanakan polisi-polisi yang baik sebab semua tak konsisten. Masing-masing lebih sibuk nak berebut kuasa dan kerja dari nak majukan negara. Sampai bila kita nak lihat keadaan seperti ini? Jangan ambil mudah maksud stabil ini. Sebab kalau asas tak kuat, cakaplah apa pun. Sudahnya yang atas-atas tu jatuh bertimpa-timpa juga. Sampai bila kita rakyat nak hadap? Kalau anda bosan, kami semua pun dah naik bosan. Jadi, untuk pilihan raya yang akan datang ini, tolonglah fikirkan masa depan, undilah kestabilan dan undilah sebuah kerajaan yang utuh dan bekerjasama sesama mereka. Sekian, terima kasih. Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuat. Terima kasih kepada panel kita yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada panel kita yang kedua, iaitu Syazwan Saleh selaku Naib Ketua Putera UMNO. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada warga yang menonton di luar sana. Nama saya Muhammad Syazwan bin Salihuddin, merupakan Naib Ketua Putera UMNO Malaysia, merangkap Ahli Jawatan Kuasa Pemuda UMNO Bahagian Temeloh. Ketua Pemuda saya Saudara Azri Rizal, manakala Ketua Bahagian saya pula Datuk Seri Muhammad Syakar. Baik, hari ini dalam pentas BN, saya diberi peluang untuk berucap sedikit pandangan saya mengenai anak muda, khususnya menjelang pilihan raya umum yang ke-15. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadiran, ladies and gentlemen yang ada menonton pentas BN pada hari ini. Sejujurnya sebagai seorang anak muda, kita amat teruja untuk membuang undi
yang seperti mana orang kata first time voters pada pilihan raya umum yang ke-15, di mana kita akan mengundi pada 19 hari bulan November. Ya, kita boleh mengundi seawal pukul 8 pagi sehingga pukul 6 petang di pusat daerah mengundi masing-masing. Ini adalah satu pengalaman yang cukup bermakna kerana satu, ramai pengundi muda merupakan first time voter, dan yang kedua, orang umur 18 tahun pun sudah boleh mengundi. Jadi it's a new experience yang orang boleh alami, dan juga orang boleh mengalami experience tersebut. Tetapi sebelum kita mengundi, kita perlu tahu apa yang kita mahu pangkah undi tersebut. Saya nak menyeru anak muda yang berumur 18 tahun sehingga yang berumur 25 tahun yang merupakan first time voters pada PRU 15 kali ini. Undilah sebaik-baiknya dengan menggunakan akal fikiran yang bernas dan rasional. Kita tidak boleh terpalit dengan political sentiments dan juga emosi yang tidak stabil, dan kita senang terpengaruh dengan fitnah dan tomahan yang telah dilontarkan oleh sesetengah pihak. Kita mesti fikir apa yang terbaik dan apa yang rasional kepada Malaysia, tanah air kita, dan apa yang terbaik untuk masa depan kita. Hal ini adalah kerana untuk kita memilih sesuatu kerajaan, mandat rakyat yang diberikan kepada kita hanya diberikan 5 tahun sekali sahaja kuasa ini diberikan kepada kita. Maka sekiranya kita tersalah pilih, kita pilih kerajaan yang tidak realistik, yang menjanjikan bulan dan bintang, kerajaan yang satunya melompat parti dan sebagainya, kita sedang merisikokan masa depan kita. 5 tahun, 5 years is a very long time, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh yang demikian, saya menyuruh anak muda semua untuk bersama dengan Barisan Nasional, kita pangkah, kita adakan gelombang lautan biru di mana semua, insya-Allah, Parlimen Barisan Nasional boleh menang 2/3 majoriti. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana senang kita nak merealisasikan manifesto-manifesto daripada padu Manifesto Barisan Nasional, perancangan amal dan usaha yang di mana begitu impactful kepada anak muda. 7 dari 70%, 60% yang memberi impak yang cukup besar kepada anak muda daripada manifesto tersebut. Oleh hal demikian, anak muda, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah yang sedang menonton pentas BN hari ini, saya seorang anak muda, seorang puan yang baru saja menghabiskan pengajian di universiti. Saya baru nak mulakan kehidupan, dan apabila saya melihat sendiri manifesto-manifesto Barisan Nasional kemukakan, ia sedikit sebanyak memberi impak dan juga berkait rapat dengan kehidupan yang saya ada sekarang ini, daripada pembayaran tangguhan PTPTN, pembayaran PTPTN secara berkala, dan kemudiannya pendidikan percuma kepada pengasuhan awal kanak-kanak. Kerana ini semua stages of life yang seorang anak muda bakal graduan akan menghadapi, perkahwinan, ada anak dan sebagainya. Oleh demikian, manifesto-manifesto yang dikemukakan oleh Barisan Nasional ini sedikit sebanyak memberi impak dan juga berkait rapat kepada orang yang baru sahaja nak mulakan kehidupan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin menyeru kita supaya pilihlah kerajaan yang stabil, pilihlah kerajaan yang mempunyai track record yang cukup bagus. Hal ini adalah kerana kita tidak boleh memilih berdasarkan political sentiment dan emotion sahaja. Kita tidak boleh memilih satu parti oleh kerana kita membenci parti berikutnya. Contoh, kita benci sebabkan kita benci parti A, maka kita nak undi parti B hanya sebabkan benci. Kita tolak dia punya pembawaan, kita tolak dia punya manifesto yang cukup bernas, cukup baik dan sebagainya. Kerana ini, untuk memilih satu kerajaan stabil, kita tidak boleh mengikut emosi, tuan-tuan. Kita kena mengikut apa yang realistik, kita kena mengikut apa yang logical, dan kita kena melihat track record. Kalau kita nak pilih, kita nak pergi interview kerja pun, kita akan melihat salah silah dia punya sejarah, experience dan sebagainya. Begitu juga dengan Barisan Nasional. Kita sudah ada track record sekian lama kita membangunkan tanah air Malaysia ini. Daripada 1957 kita merdeka sehingga sekarang, kita ada segala-galanya yang ada di bumi Malaysia ini. Kita ada pelbagai potensi yang belum lagi kita kecapi, dan saya percaya dengan Barisan Nasional, saya percaya dengan politik khidmat yang Barisan Nasional sediakan, insya-Allah we can achieve our potential that has long and that has a limitless potential that Barisan Nasional can achieve berbanding dengan parti-parti politik lain. Sekali lagi saya menyuruh anak muda di luar sana, saya menyuruh ibu-ibu dan ayah-ayah untuk menasihati anak-anak muda di luar sana, menasihati anak-anak dalam keluarga sendiri, anak saudara dan sebagainya,
undilah Barisan Nasional kerana Barisan Nasional sudah tentu memberikan kestabilan dan kemakmuran. Seterusnya, saya juga ingin menekankan parti politik lain, kita sudah memberikan mereka peluang. Kita sudah memberikan mereka mandat. Dengan semangat junjung demokrasi, kita menyerahkan kuasa pada tahun 2018 kepada Pakatan Harapan setelah tewasnya UMNO Barisan Nasional ketika itu. Dan kita serahkan elok-elok, kita tidak turun ke jalanan, kita tidak berdemonstrasi, kita tidak mengatakan pilihan raya ini tidak adil pada pihak 2014, tetapi kita serahkan elok-elok. Dan saya ambil kira pelbagai perkara yang dilakukan oleh Parti Pakatan Harapan ketika itu lebih destruktif daripada progresif. Dan saya rasa di mata orang neutral, orang non-partisan pun boleh berkata sedemikian, lebih destruktif berbanding progresif. Dividen tabung haji kita 1.5%, dividen ASB kita cukup-cukup rendah dan pelbagai aset dijual dan sebagainya. Kita punya ekonomi merundum. Dan insya-Allah Barisan Nasional, we have a mission. Ladies and gentlemen, tuan-tuan, we have a mission untuk kembalikan negara ini ke persada kemajuan tinggi seperti mana berdaya saing dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, negara-negara ASEAN yang lain. Indonesia, Filipina, Vietnam jauh sudah meninggalkan kita. Maka berikanlah mandat kepada Barisan Nasional. InsyaAllah, we will try to catch forward in terms of economy, in terms of potential growth and also education. Jadi, sebelum saya mengakhiri saya punya ucapan di pentas BN ini, saya ingin menyeru semua anak muda, semua rakyat Malaysia, undilah Barisan Nasional. Kita adalah satu parti yang memberikan politik khidmat dan bukan politik fitnah dan politik yang menolak menuduh sana sini. Kita memberikan politik khidmat dan kita memberikan yang terbaik. Kita usaha sedaya upaya untuk mencapai ke semua manifesto yang kita ada. Kita tidak menjanjikan bulan dan bintang, kita menjanjikan apa yang rakyat mahukan, kita menjanjikan apa yang realistik, logical, feasible and acceptable. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali Sekarang kita berkuat. akan masuk kepada panel kita yang ketiga, iaitu yang terakhir pada hari ini. Dijemput saudari Nur Ain Farizatul Akmal selaku aktivis. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Okey, saya Ain Akmal Azahari daripada Majlis Kerja Tinggi UMNO Siswa UNIMAD. Okey, hari ini saya nak bercakap tentang isu yang paling dekat dengan diri saya, iaitu berkaitan dengan isu peneroka. Untuk pengetahuan semua, saya merupakan anak peneroka di Felda Lepak Utara 1 di Jengka Pahang. Isu yang saya ingin bawakan iaitu penipuan Pakatan Harapan terhadap golongan peneroka. Antara penipuan yang saya masih ingat yang Pakatan Harapan buat terhadap peneroka ialah penghapusan hutang. Sebelum ni, Pakatan Harapan pernah cakap untuk menghapuskan terus hutang peneroka. Tapi apa yang peneroka dapat hanyalah penghapusan 50% sahaja hutang. Sedih sangat masa tu saya rasa. Katanya dah jadi kerajaan, hutang peneroka akan dihapuskan. Tetapi sehingga kini, masih tidak kelihatan usaha untuk menjadi kenyataan. Sedangkan semasa pemerintahan Barisan Nasional, segala pembayaran hutang ditangguhkan jika pendapatan kurang dari RM1,500 sebulan. Namun, pada hari ini, walaupun pendapatan kurang daripada RM1,500, potongan hutang tetap dikenakan terhadap peneroka. Masa tu keluarga saya susah sangat nak makan. Betul saya cakap, susah nak makan. Berapa je kalau dah tolak hutang, kita orang nak makan apa? Agaknya mereka sudah lupa tanah rancangan Felda ni ditubuhkan untuk membasmi kemiskinan, bukan menambahkan lagi hutang. Seterusnya, penipuan yang diterima oleh golongan peneroka ialah U-turn duit raya. Kenyataan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Azmin Ali pada 22 Mei 2019, saya masih ingat ya, bahawa tiada duit raya untuk peneroka Felda, menambahkan lagi kekecewaan warga peneroka. Keluarga saya pun sedih masa tu tak ada duit raya. Korang rasa? Raya-raya dah biasa dapat duit raya, tiba-tiba dah tak ada duit raya. Kalau korang mesti dah sedih kan? Masa zaman Barisan Nasional, Felda mampu je berikan duit raya sebanyak 450
hingga RM500 berserta bonus RM350 yang mampu meringankan beban keluarga peneroka menjelang Aidilfitri. Setelah mendapat tentangan hebat daripada pembangkang serta masyarakat, sekali lagi Kerajaan Pakatan Harapan melakukan U-turn pada saat akhir dengan memberikan duit. Sekali lagi, Kerajaan Pakatan Harapan melakukan U-turn pada saat akhir dengan memberikan duit raya sebanyak RM300 je. RM300 nak beli apa? Baju raya, seorang anak pun dah RM100 semua. Baju raya mana ada dah murah dah. RM300 nak belanja apa? Dah lah bagi RM300 je. Siap bagi alasan duit raya dikurangkan disebabkan Felda mempunyai masalah kewangan disebabkan kerajaan terdahulu. Yelah tu, kerajaan dulu je lah yang salah. Kerajaan sekarang tak salah. Selain itu, kita pergi ke pinjaman sara hidup pula. Ingat tak bagi peneroka yang menjalankan program tanaman semula, jumlah pinjaman sara hidup sewaktu Kerajaan Barisan Nasional adalah sebanyak RM1,500 sebulan. Okeylah tu kan nak belanja untuk makan. Walau bagaimanapun, kadar tersebut dikurangkan kepada RM1,000 selepas jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Dah potong RM500, boleh pula cadang kurangkan kepada RM750. Nak makan apa RM750 untuk sebulan? Memang tak patut. Sebenarnya kalau nak diceritakan, banyak lagi sebenarnya penipuan dan keputusan U-turn yang dibuat kepada golongan peneroka. Tapi setakat ini saja untuk hari ini. Panjang umur, ada jodoh, kita bertemu lagi. Yang penting, ingat Dacing, ingat Barisan Nasional, undilah Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran bersama. Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuat. Terima kasih kepada semua panel kita. Itulah menandanya berakhirnya slot kita pada hari ini. Namun, teruskan tetap bersama kami untuk mendapatkan fakta dan maklumat yang tepat sempena PRU ke-15 pada kali ini. Jangan lupa untuk follow, like dan share. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kejayaan bakal menjelma.